A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Ya. Tak dia. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah berkata oleh mereka, jadilah kamu Yahudi atau Ya, boleh Nasrani. tambah satu, boleh. Jadilah Boleh. jadilah kamu Boleh kamu. jadilah oleh kamu Tak juga. Ha? Kalau fi'il amar, kita letak jugalah. Maknanya kita letak juga oleh kan. Oleh engkau, oleh kamu. Jadilah oleh kamu Yahudi atau Nasrani. Kamu mendapat petunjuk. Katakanlah oleh engkau, bahkan agama bagi Ibrahim dalam keadaan lurus dan tidak adalah ia daripada orang-orang yang syirik. Katakanlah oleh kamu telah beriman oleh kami kepada Allah dan apa yang telah diturunkan ia kepada kami dan apa yang telah diturunkan ia kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu, dan apa yang telah diberikan ia Musa dan Isa, dan apa yang telah diberikan ia para nabi daripada Tuhan bagi mereka. Tidak kami membezakan di antara seorang pun daripada mereka, dan kami baginya adalah orang-orang yang menyerah diri. Maka jika telah beriman oleh mereka kepada yang seumpama bagi apa yang telah beriman oleh kamu kepadanya, maka benar-benar telah mendapat petunjuk oleh mereka. Dan jika telah berpaling oleh mereka, maka sesungguhnya tidak lain mereka di dalam satu perpecahan. Maka kelak ia mencukupkan akan engkau akan mereka oleh Allah, dan dia adalah maha mendengar, adalah maha mengetahui. Acuan daripada Allah, dan siapakah adalah lebih baik daripada Allah acuan, dan bagi kami dan kami baginya adalah orang-orang yang menghalalkan diri. Katakanlah oleh engkau, adakah kamu berhujah akan kami dalam Allah, sedangkan dia adalah Tuhan bagi kami dan Tuhan bagi kamu, dan bagi kami terdapat amalan-amalan bagi kami, dan bagi kamu terdapat amalan-amalan bagi kamu, dan kami baginya adalah orang-orang yang mengikhlaskan ketaatan. Atau kamu mengatakan, sesungguhnya Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan anak cucu adalah mereka Yahudi atau Nasrani. Katakanlah oleh engkau, adakah kamu lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah lebih zalim daripada orang yang telah menyembunyikan oleh ia akan kesaksian di sisi baginya daripada Allah, dan tidaklah Allah ia yang lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Itu adalah satu umat benar-benar telah berlalu oleh ia, baginya terdapat apa yang telah mengusahakan oleh ia, dan bagi kamu terdapat apa yang telah mengusahakan oleh kamu. Dan tidak kamu disoal
daripada apa yang adalah mereka kerjakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Dah khatam satu juzuk. Kena ulang balik. Yang sini boleh buat perut kuning. Ya Allah, dulu Ha, macam tu kan? ha, ha. Macam mana bayangkan Kak Farida dulu? Kan? Dulu-dulu Ha. dia buat macam tu. Tapi ni bukanlah tu saja buat lawak. Tapi satu benda yang sebenarnya adalah satu pencapaian. Sebab kalau kita bayangkan cuba agak teruskan je. Sikit je agak Hmm. teruskan. Kita tak pernah buat lagi. Maknanya katakanlah kita tak tengok lagi. Cuba agak teruskan. Tak? Ha. Yang ni ke? Ha, Nanti belum lagi lah Ustazah, saya tak print lagi. tak apa, tak apa. Tak payah print. Cuba je. Yang mana kita dah tengok tu kita cuba. Sa ni macam fasayakfikahumullah. Tadi ada buat sayakfi. Jadi sa ni akak kata apa? Mata tadi. Mana Fa. yang fasayat maka Ha. fasayat fikumullah. Ha. Maka kelak ia. Jadi sa ni akak kata apa? Kelak kan? Jadi dekat sini. Dekat juzuk 2 ni. Sa tu. Oh kelak. Yaqulu. Kelak ia berkata. Betul. Betul tak? Betul. Betul. Kelak ia berkata. As-sufaha. Dalam juzuk 1 pun ada. Kan? Muka surat 3 tu. Qalu. Dia kata yang Allah kata ala innahum humus sufaha. Jadi as-sufaha tu sama. Tak ingat lah. Orang-orangnya dia macam ni. Kelak ia berkata. Kadang-kadang kita kena tengok balik semula muka surat 3. Jadi saya kata muka surat 3. Kat mana muka surat 3 ni? Perkataan tu sama. Bolehlah kita tengok. Macam ni contoh. Boleh ulang. Kita tengok macam ni. Jadi kita boleh buat. As-sufaha ni kat mana kita jumpa? Jadi contoh kita jumpa dekat dalam surat 3. Bila kita tengok ayat tu, kadang-kadang kita ingat balik. Betul tak? Ni? As-sufaha. Apa as-sufaha? Bagi mereka telah beriman oleh apa yang telah beriman oleh kami manusia. Telah beriman oleh manusia. Kata oleh mereka telah beriman pun. Adakah? Seperti beriman oleh orang-orang yang bodoh itu. Jadi as-sufaha tu tadi as-sufaha pun sama. Nampak? Benda yang jadi kat situlah. Jadi kita ulang sikit. Kena tengok-tengok balik Kita akan tengok balik. Benda tu macam kita akan teringat lah. Jadi kelak. Betul lah dia berulang-ulang kan. Jadi kelak ia berkata oleh orang yang bodoh itu daripada manusia. Tidaklah. Tidaklah. Bukan. Apa yang? Apa yang walla. Apa yang? Walla. Dan di mereka. Bukan. Walla ni satu kalimah. Bukan, saya tak penggal pada Allah. Dia tak tahu. Katalah tak tahu. Apa yang? Bukan kan? Tak betul. Apa yang? Gini. Apa yang? Slow lah soal Ustazah. Alah kan. Dan apa yang? Telah memalingkan oleh ia. Telah memalingkan oleh ia. Akan mereka. Atas. Daripada. Kiblat. Kiblat ni guna kiblat juga ke? Tak lah. Kiblat. Bagi mereka. Allati. Yang telah diberi. Yang. Allati yang je. Yang. Allazi. Yang. Okey. Yang adalah mereka. Kanu. Alaiha. Ala? Atas.
Ha, atas mereka. ha. Fiha, fiha, Atasnya. atasnya. Macam itulah. Jadi memang kita kena, maksud saya tu kan, memang akan kita kena buat. Maknanya cara dia, kalau akak tak putus step pun tak apa. Jadi akak boleh semak, tapi sebelum sampai pada bab tu, akak kena cuba buat ni. Kalau kata kita ni tak ada musa pelatihan yang tu, tak ada lagi kan. Jadi mungkin boleh ni buat macam ni lah. Maknanya keluarkan ayat tu tadi, ayat potong tinggal ni. Kalau dulu ada Faham. buatlah macam tu. Maknanya kita buat kan. Kita tulis balik. Cara ni akan membantu kita satu hafal dan juga kita boleh hafal ayat tu dan juga kita boleh terjemah dengan lebih kemas lagi lah. InsyaAllah. Kita buat kan. Jadi InsyaAllah. lepas tu kita check. Buat satu ayat pun tak apa. Satu ayat satu hari. Ni ayat ni panjang. Sebenarnya satu ayat pun dah ada 24 baris kan. Ya. Jadi kita buat. InsyaAllah Ustazah, Isnin depan akak buat. Boleh. Akan nak teruskan juzuk 2. Masya Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau dah boleh sedia boleh insyaAllah. Bagus. Jadi saya tak kisahlah ayat berapa pun kan. Jadi mana-mana perkataan yang akak tak tahu tu akak boleh dah semak dengan mushaf yang kita dah bagi dulu. Yang juzuk 2. Ya. Jadi buat macam ni. Ni kalau akak nak saya semak pun boleh. Maknanya kena macam screen capture ke, entah PDF ke. Nanti saya boleh tengok je lah kat phone. Tapi bagi saya tak apa. Akak buat je. Kita dah ada cara kan, kita dah ada panduan. Jadi lepas tu saya buat sampai sini je. Contohnya adalah saya nak tunjuk. Nak bubuh baris, bubuh lah. Tak bubuh pun kita dah tahu. Kita ni nak buat kan. Buat macam ni. Maknanya lepas tu keluarkan satu-satu. Jadi sa. Maksud dia apa? Kelak. 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 Yaqulu. Ia mengatakan. Ia berkata. Ia mengatakan pemuda. Ia berkata. As-sufaha. Lepas tu sebab di baris dhammah kita tambah oleh orang-orang yang bodoh itu tak pada mereka. Orang-orang yang bodoh itu ada as-sufaha mim. Kalau dah tahu tak nak bubuh tak apalah kan. Macam tadi tu. Okey dah tahu. Daripada tak payah nak tulis lagi. Min for the benefit apa saya buat je lah. Nak tunjukkan proses. Daripada manusia apakah yang telah memalingkan oleh ia. Apa yang telah memalingkan oleh ia. An pun dah tahu. An daripada. Jadi ni ada 2. Kiblatihim. Sebenarnya dia macam ni lah. Kiblatihim. Jadi Kiblatahum. Akan kiblat ni. An kiblati. Ya kan? Kiblatihim. Kiblatihim. Sebenarnya Kiblatihim wallati dah ada dah. Wallah ni dah ada. Masa kita juzuk 1 pun ada. Cuma kita dah tak perasan. Tawallu. Sebab dia tu fi'il mudhari'. Tawallu. Wallau pun ada.
Kan kiblati Ya, lati berarti. keadaan kiblati kiblat bagi mereka. Kiblati Bagi mereka. allati yang yang kanu ada mereka Adalah mereka alaiha alai atasnya. atasnya, ke atasnya. Macam itulah, atau di atasnya pun boleh ni. Yang ni kena tanya orang pakar bahasa pula. Saya qulu sufaha minan nasi ma ya'lamun. Macam itulah. Jadi bila datang kalau 3 ayat, 3 baris lah. Kalau 1 ayat pun tak apalah. Jadi kita buat macam tu ya. Nanti Ya, insyaAllah. sambung je. Nanti saya nak tanya Kak Su kalau dia sekali tak dia nak buat. Okey? Kat sudah. Dia belum start lagi. Tak ada siapa pun start juzuk 2. Belum ada lagi. So kalau Kak Farida start, Kak Farida yang pertama lah. Nanti saya kita bubuh dalam grup tu. Kita bubuh dalam grup tu. Dan kita akan buat lagi satu hari Jumaat insyaAllah. Macam sebelum ni kan. Kita kan buat 2 hari. Siang pula Kak Ros tak dapat join. Kalau tak ada buat hari Jumaat. Mungkin macam Makcik Ani. Hari Jumaat pagi. Macam dulu. Sebelum ni kan kita buat Jumaat pagi. Macam dulu. 9 Ya. 9 ke 9.30 ke. Kalau pukul 7 tu macam awal sangat kan? Awal sangat lah sekarang sebab dah tak PKP. Kalau dulu Yalah. memang macam kita tak payah bergerak, kita tak boleh ke mana-mana. Tapi sekarang ni sebab dah ada macam banyak laki-laki kerja yang nak keluar rumah, nak kena apa, nak pergi sekolah. Kan? Dulu sekolah pun kat dalam rumah. Jadi benda tu pukul 7 tu macam just nice saja ni. Dah nak macam-macam lah. Maknanya urusan tu dah berbeza sikit sebab dah tak PKP. Yalah. Kelas yang seterusnya ni Kak Farida nak stay ke? Tak ada orang kan? Tak apalah. Belum ada lagi. Banyak benda yang bila dah ikut tu baru tahu. Tahu perasan macam semula Kadang-kadang yalah, bila kadang-kadang ulang-ulang pun ada benda yang kita sebelum ni kita tak tahu kan. Okey, yang ni jadi kita dekat sini lah. Kita minggu lepas kat sini ni. Kak Salma dah masuk. Kita kat sini ke dekat sebelah? Saya rasa sampai ini 20. Bulan puasa tu sebenarnya dah sampai sini. Bulan puasa. Minggu lepas kita baru sampai yang balik kan. Siapa yang buat dia Sakinah ni. Kak Sakinah. Akak tak tanda pula kita sampai mana hari tu. Sekejap nak tanya kawan dekat sini. Ada. Ingat tak minggu lepas tu kita sampai berapa? Hari Isnin tu kita sampai berapa? Assalamualaikum Kak Salma. Salam. Masa ayat 17 dah buat ke? 17 dah buat Ni dah banyak dah kan? Yalah, jadi kita untuk pengetahuan Kak Salma, tadi saya dah mula kita semula untuk kelas yang 9.30 ni kita mula dengan Kak Farida tadi dan dia masya-Allah alhamdulillah dah habis 1 juzuk lah. Sebab ini lanjutan daripada tahun lepas. Maknanya siapa yang dah buat, kita akan buat terjemahan 1 juzuk menggunakan mushaf ni. Jadi untuk juzuk 2 cakap Farida ni akan teruskan juzuk 2. Jadi saya mencadangkan untuk sebab dia dah boleh. Nanti buat macam ni pula. Ni maknanya untuk yang sebab mushaf latihan kita tak ada buat lagi untuk juzuk 2. Jadi kita buat macam ni lah.
Maknanya kita kena tulis. Jadi mana-mana perkataan yang kita dah tahu tak payahlah tulis. Untuk perkataan-perkataan baru yang kita kadang-kadang terlupa. Contoh dalam ayat ni perkataan yang baru, bentuk dia tu baru. Wala. Perkataan tu taklah baru sangat. Dia ada. Tapi selain daripada tu, insya-Allah kita semua dah jumpa dan dah boleh buat. Ya? Jadi ini untuk Faridah lah minggu depan. Jadi untuk hari ni kita nak teruskan. Saya ni sebab saya dah kata kelas kita ni start pukul 10. Jadi siapa yang ada saya teruskan. Siapa tak ada maknanya boleh tengok rakaman. Dan susulan daripada rakaman tu pada kawan-kawan yang melihat rakamannya nanti, please contact kita, contact saya ke, contact admin ke, untuk katakanlah masa ni kurang sesuai kan. Jadi boleh bagi tahu, kita slotkan untuk kita buat semakkan terjemahan ni secara personal ke, kena cari masa. Kalau kita tak buat semakkan terjemahan ni, kita tak akan ada masa pun macam mana untuk kita gunakan kemahiran yang kita dah belajar sepanjang bulan Ramadan tu. Jadi saya memang urge sangatlah untuk teruskan. Janganlah macam walaupun kita sibuk bekerja pagi ni sebab pagi ada urusan. Jadi kita kena buat macam set up satu masa lah, kita kena cari slot. Bila hari yang kita cuti, bila kita boleh ubahlah. Kita buat satu kelas sama ada kita, kalau saya tak boleh, akan ada kawan-kawan lain yang boleh juga untuk mendengar semakkan terjemahan ni. Daripada semakkan terjemahan tu barulah boleh masuk modul yang seterusnya, dan modul yang seterusnya, dan modul yang seterusnya. Maksudnya barulah nampak kesinambungan tu macam mana nak guna. Ya? Baik. Jadi hari ini kita teruskan. Kita pergi pada ayat yang ke minggu lepas ni kita sampai 19 saya rasa. Betul tak Adila? Ke 20? 20 Saya rasa dah habis 20. Baik, kita sambung pada ayat 21 lah kalau gitu. Sebab saya tengok warna biru-biru ni macam rasa kita dah buat. Tak rekod? Rekod? Last kali tak rekod. Betul-betul. Baiklah kita ambil semula ayat 21 kalau gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, Cik Wan dah masuk dah. Tapi hari ni saya minta tolong cuba Kak Farida bacakan ayat ni. Kita mulakan ayat 21. Kita mulakan ayat 21, kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, kita terus terjemahkan. Ya ayyuha apa dia? Wahai Tuhanku. Hai. Okey. Dia kan ya ayyuha ni sekali je. Kita tak payah salah, maknanya memanglah dia ni satu huruf. Ayyuha tu kita katalah wahai sekalian. Bolehlah kita buat macam tu. Terjemahan kalau kita jumpa ya ayyuha, wahai sekalian. Wahai sekalian, an-nasu Manusia. Manusia. Wahai sekalian manusia. U'budu. Jadi macam mana kita nak tentukan ni? U'budu. Bela diri oleh kamu. Jadi kalau kita ingat lagi masa kita belajar fi'il amar, kita akan tambah ini kata, ini abdi ni ataupun hamba ni kosa katanya, tapi kita tambah lah. Lepas daripada perkataan lah oleh kamu. Jadi cuma perkataan ni special sikit. Abdikanlah diri. Dia ada perkataan abdi ni. U'budu, abdikanlah diri oleh kamu. Rabba, ada isim berbaris fathah selepas fi'il. Tambah akan. Rabb, Tuhan kamu. Tuhan bagi kamu. Kat tengah-tengah ni tambah bagi pula. Bagi kamu. Kenapa nak tambah bagi tu? Sebab apa? Sebab Rabbakum tu apa dia? Maf'ulun bih.
Mudhaf dan bukan maf'ul bih, mudhaf. Rabba tu maf'ul bih, tapi frasa rabbakum adalah frasa nama. Bila frasa nama, kita ingat pelajaran kita dalam masa kita belajar tentang frasa nama, kan kita kena tambah. Saya ulang sikit boleh? Saya bukan ulang, saya nak highlight je istilah. Salah. Bukan ni. Sekejap kita pelajaran modul 1. Ni masa kita belajar tentang isim. Ni nak highlight je. Frasa nama dan frasa sifatnya. Frasa nama kita akan tambah. Bila kita nampak ni, tiap-tiap kali kita nampak macam tadi tu, Rabbakum. Ni Fadlullah. Di Rabbakum. Rabb tu adalah isim cacat. Kum tu adalah isim sempurna. Jadi dekat tengah-tengah ni kita tambah daripada atau di dalam ataupun bagi. Macam contoh tadi, Rabbakum, Tuhan bagi kamu. Ini sebab kita belajar nahu. Tapi kalau kita kata sama je pada saya, maksud dia pada kita memang sama. Tapi sebab kita belajar nahu tu, kita letak dulu. Nak membiasakan diri kita. Kenapa letak tu? Sebab kalau kita perhatikan, mudhafun ilaih dia yang kita tanda MIL ni selalunya berbaris kasrah. Jadi kenapa dia baris kasrah? Itu yang dikatakan dia ni majrur. Kumpulan dia tu majrur. Yang mana baris kasrah ni kumpulan dia kumpulan majrur. Majrur ni apa? Dia macam detail je. Kenapa dia majrur? Sebab majrur sebenarnya majrur ni mesti sebab ada huruf jar. Jadi mana huruf jar dia tu? Inilah huruf jar dia tu yang kita tambah tu. Daripada di dalam bagi. Ada 3. Min, fi, ataupun li. Salah satu. Dia tak boleh la. Dia bukan la. Dia 3 ni je. Min, fi, li je. Dia tak ada pula huruf jar yang lain. Tak terlibat. Hanya kata nama ni, frasa nama ni hanya melibatkan 3 je. Huruf jar yang 3 ini sahaja. Jadi kat situlah kita nak kena sesuaikan. Nak tambah daripada ke, nak tambah bagi ke, nak tambah di dalam. Tapi kalau kita perhatikan semua mudhafun ilaih adalah majrur. Apa majrur? Sebab ada huruf jar tu lah. Cuma huruf jar tu tak nampak dekat situ. Sebab itu yang saya kata rasional. Kenapa kena buat? Sebab nak nampakkan ini frasa nama. Tuhan bagi kamu. Mafhum? Memanglah Tuhan kamu. Macam itulah. Untuk perkataan Rabbukum ni, Rabbakum ke Rabbukum ke Rabbuhum memang maksud dia kepunyaan lah Tuhan bagi kamu. Your Rabb. Macam tu. Your Lord. Okay. Allazi. Yang. Kalau badal kita boleh tambah yaitu. Yaitu yang. Yaitu yang. Khalaqakum. Telah menciptakan oleh ia. Telah mencipta oleh ia. Kum. Tambah. Bagi kamu. Akan. Ini tak boleh pula. Sebab kum ni selepas fi'il. Bila dia selepas fi'il, maknanya dia adalah objek ataupun maf'ulun bih. Telah mencipta oleh ia akan kamu. Yang kita tambah bagi fi'il itu hanya untuk isim. Bila ada 2 isim. Sebelah-sebelah. Biasanya isim tu macam tu. Sifat pula. Kalau sifat lain lah. Ini frasa nama. Ada 2 atau lebih isim. Isim yang awal tu isim cacat. Isim yang akhir tu yang isim yang sempurna. Baik. Wa. Dan. Allazina. Orang-orang yang. Min. Daripada qablikum. Tambah apa? Daripada Qabliyah. Solat qabliyah. Ayat 4 pun kita dah jumpa. Sebelum. Sebelum. Kum tambah apa? Daripada kamu. Yes. Ini yang kita penambahan tu. Jadi kum ni majrur. Kenapa? Sebab dia mudhafun ilaih. Dia isim yang tempat bersandar, isim mudhaf. Isim yang cacat. La'alla.
supaya kamu tattaquna, kamu bertakwa. betul. Wahai sekalian manusia, abdikanlah diri oleh kamu akan Tuhan bagi kamu, iaitu yang telah mencipta oleh Ia akan kamu dan orang-orang yang sebelum daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Okey. Okey, boleh dah tu. Okey, teruskan. Kita baca lagi ayat ni, ayat 22. Kita buat ayat 22 pula. Baca dulu. Boleh Kak Farida? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baik, kita teruskan. Allazi. Tapi dalam hal ni dia kata dia badal. Jadi bila ada badal, perkataan tu ganti, kita tambah Iaitu yang. Iaitu yang. Maknanya dia ni ganti siapa ni? Rabbakum tu tadi. Iaitu yang. Dia balik semula kepada Tuhan tu. Tuhan yang ja'ala, telah menjadikan oleh Ia. Telah menjadikan oleh Ia bagi kamu, lakum bagi kamu, al-arda. Baris atas apa? Akan apa? Bumi. Akan bumi. Okey, firasyan. Firasyan. Dia tulis hal. Kalau hal kita maksudkan, kita tambah dalam keadaan. Sebagai pun boleh, dalam keadaan pun boleh. Dalam keadaan terhampar. Ataupun yang dalam ni bolehlah juga kita kata sebagai hamparan. Bolehlah tambah. Kalau hal biasanya dalam keadaan. Kalau dalam keadaan terhampar. Kalau kita kata sebagai, dia bukan hal lagi dah sebenarnya. Tapi boleh juga. Ni dia ada dua pendapat. Maknanya kalau kita kata dalam keadaan terhampar, ataupun kita boleh kata sebagai hamparan. Dua-dua boleh. Okey, was-samaa. Dan langit-langit. Dan langit-langit. Satu je. Dan langit. Kalau langit-langit ataupun petala langit, as-samawat. Samawat ataupun samawatun. Binaan. Ni kalau dia kata maf'ul MFL. Ni belum belajarlah, modul 2 baru belajar. Tapi yang ini sebagai hamparan dan langit sebagai, ni baru sebagai. Sebagai binaan. Sebagai hubungan pun boleh, binaan pun boleh. Alright. Dan anzala, telah menurunkan Ia oleh Ia. Telah menurunkan oleh Ia dari nama tempat. Ni tempat as-sama, dari, tak boleh cakap daripada lah, Melayu pula. Dari langit. MFB. Jadi tambah ma'an. Tambah akan air. Okey, akan air. Lalu akhraja, telah mengeluarkan oleh Ia bihi, dengannya min, daripada as-samarat, buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki, lakum, bagi kamu. Okey. Maka la taj'alu, la jazam. La jazam apa? Janganlah taj'alu,
KS. Janganlah kamu menjadikan. Kamu menjadikan. Janganlah kamu menjadikan lillahi. bagi Allah Bagi Allah andadan. Sekutu. kan Tambah akan sekutu-sekutu ataupun akan tandingan-tandingan waw hal ni. Bawah kat bawah tu waw hal. Bukan wa ataf tapi waw hal. Jadi terjemahan dia Lalu ke? kita belajar kata sendi. Jadi bila kita tak ingat, kita boleh refer kepada modul kita lah. Kaedah. Masa ni kan kita belajar tentang harf sendi. Kita tengok masa kita buat ramai-ramai gitu, kita baca tentang kata sendi. Kata sendi wow. Ada dua. Sedang. Dan pun boleh, sedangkan pun boleh kalau waw hal. Atau waw hal ni sedangkan ataupun dalam keadaan. Tambah. Bila kita dah masuk terjemahan tu, waw hal boleh juga kita terjemah sebagai dalam keadaan. Dia kena tengok konteks. Tapi waktu kita belajar tu memang saya tak sebut lah. Belum lagi kan, mau belajar sikit. Tapi waw, sebut je waw hal, boleh dua. Kalau waw hal boleh kata sedangkan, boleh juga dalam keadaan. So kita dah tambah lagi satu pengetahuan kita tentang pelajaran tersebut. Tentang pelajaran waw ni ataupun kata sendi. Mana tadi? Ni, tapi ni sedangkan boleh tak? Sedangkan kan? Sedangkan. Dan janganlah kamu menjadikan bagi Allah akan sekutu-sekutu, akan tandingan-tandingan dalam keadaan kamu ataupun sedangkan kamu ta'lamuna. kamu mengetahui. Apa ya? Dalam kelas Ramadan. Kan orang masuk boleh ya? Kejap. Awak pergi dekat. Kejap yang ada kawan-kawan kata tak dapat masuk pula. Sekejap boleh. Mana ada? Kejap. Tak dapat. Tu yang saya letak tu, saya post tadi. Post kat mana? Dekat dalam Nahwu Ringkas Modul 1 Ramadan 2023. Oh, ni kena buka lah maknanya. I use that one. Tapi tadi. Tak apa Saya semula. Saya post balik semula. Oh, benda ni. Okay. Cuba tengok dalam grup tu, bagi siapa-siapa tu. Mungkin boleh bagi tahu kawan. Baik. Kita sambung tadi. Okey, kita ulang balik sikit kita punya terjemahan. Jadi kita kata tadi, iaitu yang telah menjadikan oleh ia bagi kamu akan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai binaan, dan telah menurunkan oleh ia dari langit akan air, lalu telah mengeluarkan oleh ia dengannya daripada buah-buahan akan sebagai rezeki bagi kamu. Sebagai rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah akan sekutu-sekutu sedangkan kamu mengetahui. Okay, jadi sekali lagi kita teruskan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Baik. Dan wow Jika. dan
Waw tu wa dan in Jika jika. Kuntum ada kamu adalah kamu fi pada fi di dalam di dalam raibin keraguan. dan raiba. Tapi dia dalam bentuk isim nakirah. Suatu keraguan. Mimma min Daripada apa yang daripada apa daripada yang nazzalna diturunkan oleh kami telah menurunkan oleh kami ala atas abdina hamba-hamba kami. bagi kami. hamba saja, bukan hamba-hamba, hamba bagi kami. Betul. Alhamdulillah. Hamba bagi kami fa Maka Maka uktu datanglah, datanglah. Tengok betul-betul. datangkanlah Datangkanlah oleh siapa? kamu Oleh kamu. Datangkanlah oleh kamu bisuratin. dengan dengan satu Suatu surah. Datangkan surah suatu surah min daripada daripada mislihi sepertinya seumpamanya yang seumpama baginya. baginya. Wa dan ud'u. Panggillah Panggil. oleh kamu Betul? Panggillah oleh kamu syuhada akum. akan persaksian Akan saksi-saksi. Akan penolong-penolong. Dalam hal ni maksudnya ialah akan penolong-penolong bagi kamu bagi kamu. Min daripada duni. Ni selalu kita jumpa bahasa ni. Bahasa ni macam selain lah. Jadi min dunillah, min dunillah. Min dunillah daripada selain. selain Allah. Allah. Selain daripada Allah. Kena tambah juga tu sebab dia mudhafun ilaih. Perasan tak? Dia Daripada mudhafun ilaih. Jadi kita tambah daripada selain daripada Allah. In jika kuntum Kamu adalah kamu kamu sadiqina. orang-orang yang benar. Orang yang benar. Ahsan tu. Baik, kita ulang sikit terjemahan itu. Dan jika adalah kamu, kita perhatikan skrin ya. Saya ni tunjuk kat skrin. Nanti kalau lepas ni boleh cuba buat pula dengan mushaf. Betul, mushaf yang tak ada warna dan mushaf yang tak ada terjemahan. Dan jika adalah kamu di dalam satu keraguan daripada apa yang telah menurunkan oleh kami atas hamba bagi kami, maka datangkanlah oleh kamu dengan satu surah daripada yang seumpama baginya. Dan panggillah oleh kamu akan penolong-penolong bagi kamu daripada selain daripada Allah jika adalah kamu orang-orang yang benar. Baik, yang akhir dalam muka surat ni, kita sambung. Ada soalan tak setakat ni? Iwan ada soalan? Kak Nah ada soalan? Tak dengar suara yang lain hari ni. Saya ingat sikit je. Tak ada. Ada? Boleh Tak ada. Nanti boleh cari slot. Kita boleh, maksudnya lepas kita habis, macam kita dah buat sama-sama ni secara berjemaah. Kita boleh buat secara solo. Lepas tu dengan macam pada awal tadi kan. Maknanya dah buat latihan sama-sama, boleh cuba pula, boleh ambil slot. Maknanya cari satu masa, buat semakkan terjemahan dengan saya ataupun dengan Puan Adilah kat sini. Maknanya secara online, secara fizikal pun boleh, cara online pun boleh. Tapi cuma dia tak perlu lama. Satu hari tu ataupun satu slot tu boleh kita peruntukkan 15 minit ke, yang paling lama sepatutnya setengah jam lah. Mungkin setengah jam tu boleh habis 2 muka ke 3 muka ke, kalau bersedia lah. Kalau bersedia cuma setengah muka, bagi tahu juga boleh.
boleh buat lepas tu. Maknanya buat sama seorang-seorang. Macam kita bayangkan kita belajar mengaji dulu, kita habis Iqra, lepas tu kan kita praktis mengaji, orang kata naik Quran. Yang kita ni naik Quran lah kiranya kalau kita pergi pada mushaf ni, mushaf yang tak ada colour ni. Maknanya kita naik Quran. Kita naik Quran tu, mula-mula kita baca mungkin 3 ayat. Macam itulah. Cuma kita gunakan, kita buat ni dalam bentuk terjemahan. Jadi kalau masa tu kena cari masa, kena bagi tahu bila boleh buat. Saya nak semak, ustazah saya nak semak, teacher saya nak semak, ataupun teacher Adila saya nak semak pun boleh juga. Jadi kita boleh buat, kita boleh set lah. Lepas tu masa tu kita baca, kita terjemah. Dan telah berkata oleh mereka, jadilah oleh kamu Yahudi atau Nasrani. Contoh macam tu. Macam sekarang ni kalau tak buat tak habis. Tapi kalau dah buat, dah habis dah. Kak Farida dah nak masuk juzuk yang ke 2 dah. Alhamdulillah. Baik, kita sambung balik semula. Ni kita buat sama-sama. Lepas ni kena cari masa untuk buat solo. Kena buat one to one ataupun paling ramai. Maknanya one to one tu kita disemak. Seorang waktu kita baca tu, waktu kita terjemah, ada yang menyemak. Baik, seterusnya. Fa illam taf'alu, kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ya. Jadi fa Maka in jika tadi kan dah jumpa. Jadi kita dah berapa kali dalam ayat sebelum ni pun kita jumpa in 2 kali. Ni kita jumpa lagi. Maka jika lam tidak taf'alu melakukan melakukan wa dan huruf nasab. Lan maksud dia apa? jangan Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Taf'alu sama juga kamu melakukan Fa maka ittaqu. Fi'il takutlah oleh kamu yes, takutlah oleh kamu an-nara neraka akan api neraka tu atau api itu pun boleh, nak akan api neraka pun boleh. Allati yang waqudu ni waw ni bukan warna hijau, jadi dia bukan huruf, dia bukan harfu ataf, dia adalah perkataan tu sendiri. Memang dia start dengan waw. aku kembali bakaran Bakar. Waqud bahan bakar. Kat situ tambah apa? bagi Ya, bahan bakar baginya. Ha ni hi pun nya, ha pun nya. Ha ni merujuk kepada an-nar. Jadi sebab gunakan alati ni perempuan. Isim ni isim perempuan. An-nar ni isim perempuan, isim muannas. Jadi dia sebut waquduha. Jadi ha ni merujuk kepada siapa? Ha ni merujuk kepada an-nar. Api neraka itu. Api ni sifat dia macam perempuan. Walaupun dia tak ada tamarwutah, dia tetap dia akan ambil perempuan lah punya tanda. Jadi tanda dia kat sini waquduha. Kenapa bukan waquduhu? Sebab ha ni merujuk kepada an-nar. Isim muannas. Dalam bahasa kita sama je nya. Kita tak ada beza. Dia pun perempuan, dia pun lelaki. Lelaki pun dia, perempuan pun dia. Tapi dalam bahasa Arab ada beza sikit. Jadi benda ni yang kita dah buat tu baru kita perasan. Jadi tu kita kena buat. Bukan sekadar baca je jawapan tu. Tapi buat. Bila buat baru nampak perbezaan. Ni siapa ni? Merujuk kepada siapa? This is the question lah. Mana kita bila buat tu kita kena tanya diri kita. Ni merujuk kepada siapa Bahan bakar ni siapa? Apa yang dibakar? Apa yang membakar? Siapa yang bakar? Macam itulah. Fa'ilam, maka jika tidak kamu lakukan dan tidak sekali-kali kamu dapat lakukan, maka takutlah oleh kamu akan api.
neraka yang bahan bakar baginya an-nasu. Lepas tu khabar tambah apa? Adalah Adalah lagi manusia. manusia. Wa Dan Dan al-hijaratu batu-batuan. batu-batu. Batu-batu ataupun batu-batuan. Bolehlah dua-dua sama. Uiddat Telah fi'il madi majhul. Ada baris dhamma, lepas tu fathah. Uiddat. Tadi Di, kalau kita nampak di. madi tambah Ada di. tapi bila nampak majhul tambah telah Di. disediakan ia. Lagi. Telah disediakan ia. Oh. Telah disediakan ia. Bagi al-kafirina orang-orang Orang ingkar. orang yang ingkar. Baik. Fa illam taf'alu, maka jika tidak kamu lakukan dan tidak sekali-kali kamu dapat lakukan, maka takutlah oleh kamu akan api neraka yang bahan bakar baginya adalah manusia dan batu-batu. Telah disediakan ia bagi orang-orang yang ingkar. Jadi dekat sini dalam isim isim makrifah perkataan ni an-nara ni isim makrifah. Kalau kita terjemah api itu, that means betul jugalah api itu. Jadi sekarang ni kita tak terjemah api itu, terus kita maksudkan api itu, kita maksudkan ialah neraka. Bolehlah kita kata macam tu, api neraka. Kalau nak tambah api neraka itu pun boleh. Api neraka yang. Sebab itu kalau boleh, biasanya saya kalau terjemahan saya terima je api itu, api ataupun api yang, teruslah api yang. Okey, ada soalan? Apa tadi saya nak tanya? Kalau tak ada soalan saya nak tanya sikit. Apa maksud batu-batuan? Kenapa batu-batu? Sikitlah tadabbur. Kenapa batu-batu? Bahan bakar ni maknanya fuel kan? What is fuel in the neraka yang menjadikan marak lagi, tambah lagi kerana manusia. Batu-batu ni ada dua lah. Satu perkara apa yang manusia tu sembah. Macam contoh manusia ni sembah berhala. Yang sembah berhala yang diperbuat dari batu. Ada juga orang dia tak sembah berhala, dia rasa dia tak sembah berhala, tapi materialism. Materialism tu makna batu-batu, buat rumah sebesar, bangunan-bangunan yang tinggi. Itu semua batu lah, termasuk batu. Apa sahaja yang manusia ni gunakan untuk mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ayat yang sebelum ni tadi kan kata, maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah akan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Andadan ni makna sekutu-sekutu bagi Allah yang benda selain, bukan manusia lah, bukan macam sosok tubuh manusia. Kalau biasanya bila disebut macam manusia, yang Allah, manusia ni mensyirikkan Allah dengan manusia lain, contoh dengan Rasul. Macam orang-orang Nasrani, dia jadikan Nabi Isa tu Tuhan, dia jadikan mak Nabi Isa tu sebagai Tuhan juga. Orang Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Kalau orang kita ni pula sekarang, orang Islam akhir zaman yang kata Islam, tapi dia mensekutukan, dia jadikan Rasul tu, Rasulullah SAW sebagai Tuhan juga, macam mendewa-dewakan yang lebih daripada yang sepatutnya. Itu dia tak sebut andadan, yang itu disebut sebagai arbaban. Tapi andadan ni selain yang pada manusia lah. Jadi jangan jadikan batu-batu, materialism, pemikiran-pemikiran yang salah, hawa nafsu sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Macam itulah. Jadi dekat situ jangan menjadikan, Allah kata jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kamu mengetahui, sedangkan kamu mengetahui. Dan jika kamu ni ragu, keraguan ini merupakan satu penyakit yang mula-mula singgahlah pada manusia, pada orang. Dia ragu kepada ketetapan Allah, dia ragu pada Quran ni.
Keraguan tu datang daripada meragu pada Quran, pada keterangan Allah. Yang bawa kepada yang bawa Quran ni Abdina. Siapa dia hamba kami tu? Maksud Allah tu Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah hamba dia. Dan siapa-siapa yang menyampaikan risalahnya iaitu Quran ini, Rasul tu yang menyampaikan Quran. Jadi kalau ragu dengan Quran, sedangkan awal-awal tu Allah dah cerita dah. La raiba fi. Quran ni tiada sebarang keraguan. Tapi ada juga orang yang ragu. Kalau ragu terhadap hamba kami tu, maka cubalah bawa satu surah. Balaan dada ni kan, manusia sekarang ni selalu memang mensyirikkan Allah ni dengan pemikiran. Macam scientism, panggil pemikiran sains. Macam yang mengutamakan sains dan teknologi itu semua tu. Itu satu bentuk pengabdian diri yang salah lah. Maknanya ilmu sains tu diutamakan tapi meninggalkan ilmu tauhid. Tauhid tak tahu sains je. Banyaklah penemuan sains. Jadi manusia ni banyak mendewakan diri mereka sendiri. Maknanya pemikiran mereka tu, mereka rasa hebat. Macam sekarang ni tengah sibuk tentang AI kan, Artificial Intelligence. Dan manusia ramai jadi atheist, terus tak percaya pada Tuhan kerana kehebatan pada mereka, ciptaan mereka sendiri. Tapi kita ingat ayat ni, sekarang kita dah baca, kita dah faham. Jadi faham kita ialah kita tak boleh ragu tentang Quran ni. Dan sebabnya Allah challenge. AI macam mana pun dia tak akan boleh bawa. Allah kata, fa'ilam taf'alu, dan jika kamu tidak dapat lakukan. Lamnya dia memberi maksud belum. Sampai hari ini belum ada lagi satu manusia pun, satu AI pun, satu jin ke kumpulan manusia macam mana pun yang boleh buat Quran. Satu surah tak boleh, satu ayat pun tak boleh. Semisal dengan Al-Quran. Jadi jika kamu tidak lagi, belum lagi, tidak lagi kamu dapat lakukan dan tidak sekali-kali kamu dapat lakukan, maka ingat, ada balasan itu. Takutlah kamu kepada api neraka. Bahan bakarnya itu adalah manusia. Manusia yang engkar, manusia yang dan yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Orang yang engkar. Lil kafir. Jadi kalau kita ni, kenapa kita engkar pada Allah? Sebab kita dalam keadaan kita tak tahu. Kita rasa kita yang betul. Tapi kita tak faham Quran, kita tak baca Quran. Macam mana kita boleh yang kita yang betul? Baiklah. Jadi maksud saya kita sama-sama lah. Kita belajar ni, kita faham, kita terus dapat maksud dia. Betul ke tak? Kita boleh kita boleh terus dapat maksud yang tersurat. Betul ke tak betul? Setuju? Betul. Jadi sepatutnya kita ni mesti macam berusaha lah untuk kita faham. Yang tersurat, belum pergi jauh lagi, tak payah belajar tafsir pun. Tapi cukup yang setakat ni kita faham, kita baca, kita boleh faham. Kita teruskan ke surah yang sama, tapi kita buat ayat 25. Ayat 25 ni dah ada konten ni sebab kita dah buat masa Ramadan tu, one of the classes tu saya ada buat. Tapi kita buat lagi lah ya. Kita padam dulu. Okay, kita cuba buat yang ni. Kita cuba baca ayat 25. Okay, siapa nak baca? Hari ni kita rehatkan dulu Kak Farida. Mungkin saya panggil Kak Salma untuk baca. InsyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahhar wa hum fiha khalidun. Okey, jadi kita teruskan. Kita terjemah dan basyir. Basyir ni sebenarnya baris sukun lah, tapi sebab nak sambung dengan hamzah wasal tu sukun dengan sukun macam mana nak bunyi, hidupkan satu space bagi kasrah. Wa basyiril ladzi. Kalau kita penggal sepatutnya dia jadi, kalau kita buat salah satu, dia sebenarnya wa basyir.
Baris dia sebenarnya sukun. Ini dari segi bacaan. Bacaan jadi kasrah. Jadi tetap dia adalah fi'il. Dia bukan isim. Nampak kata kasrah. Ustazah kata kasrah mesti isim. Tak, ni bukan. Ini fi'il. Sebab sebenarnya dia baris sukun. Baik, kita terjemahkan. Dan Bashir siapa? Default. Sampaikanlah Aha. berita gembira Oleh siapa? oleh kamu. Engkau. Oleh engkau. Oleh engkau. Ni yang default mesti engkau. Tak ada tanda. Okey. Allazi maf'ulun bi tambah Akan akan. Allazina orang-orang yang amanu beriman oleh mereka ya wa dan telah melakukan amilu telah telah melakukan oleh mereka as-salihati akan kebaikan okey, akan kebaikan salihat anna bahawasanya lahum bagi mereka bagi mereka jannatin Kebun-kebun. syurga. akan Ya, sebut akan bagi mereka syurga-syurga. surga Tajri yang mengalir ia mengalir min daripada tahtiha sungai-sungai tahti Bawah baginya. Di bawah. ialah Bawah di baginya. bawah dari bawah tambah Bagi. dari bawah di bawah bawah baginya min dari bawah baginya al-anharu Sungai. Oleh. oleh betul Sungai. Kak kena tambah oleh sungai-sungai. Sungai. Sebab dia fa'il. Okey, siapa nak cuba baca semula, terjemahkan semula sampai al-anhar ni. Okey, sama-sama pun tak apa, ramai-ramai. Okey, tengok cursor saya point to the word, to the kalimah, saya akan tunjuk pada kalimah tu dengan guna cursor saya warna merah ni. Lepas tu kita sama-sama terjemahkan semula. Saya tak sebut lagi dah. Tengok cursor je, tengok Dan teruskan. sampaikanlah berita gembira oleh engkau akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan telah melakukan oleh mereka kebaikan bahawasanya bagi mereka syurga-syurga ia mengalir daripada bawah baginya oleh sungai-sungai. Yes, alhamdulillah. Baik, kita buat seterusnya. Kulama. Kita dah jumpa kulama pada ayat 17. Setiap kali. Setiap kali boleh, tiap-tiap kali boleh. Jadi kalau dah tahu, saya tak buat. Setiap kali ruziku. Ini fi'il mati majhul. Jadi terjemahan dia dah ada kat situ. Setiap kali telah diberikan Mereka. ikan siapa? Mereka. Telah diberikan mereka minha daripadanya. Daripada samaratin sejenis buah. Sejenis buah. Rizqan. Sebagai rezeki. Betul. Sebagai rezeki. Qalu. Telah berkata oleh mereka. Oleh mereka.
Telah berkata oleh mereka. Teruskan. Hada Ini. Ini allazi tambah yang adalah apa sebab dia yang khabar. Adalah yang. Bagus. Adalah Ruziqna fi'il madhi majhul. telah telah direzekikan kami Betul. Telah direzekikan kami min daripada pada sebelum pada qablu daripada sebelum sebelum ini. Yang ini kita kena tambah ini. tadi. Sebelum ini kerana apa? Sebab ada mudhafun ilaihnya yang dah dihilangkan, dimahzufkan. Jadi digantikan dengan baris dhammah. Sepatutnya baris kasrah kan? Min qablikum. Kita jumpa sebelum ni min qablikum. Tapi ni min qablu. Maknanya kum tu dah dihilangkan. Ataupun sebenarnya dalam hal ni min qabli hadza atau min qabli zalik. Jadi dia dah hilangkan zalik tu, dia ganti dengan dhammah. Ni kenapa dia dhammah ni? Ni bukan salah cetak, ni bukan teacher yang salah cetak. Dalam tengok Quran pun ada. Tapi memang macam tu. Maknanya ada mudhafun ilaihnya tu dah dimahzufkan, dihilangkan. Jadi dia akan replace dengan dhammah. Ini bukan kita buat macam itulah. Inilah bahasa tu. Omission. Daripada sebelum ini. Jadi bila kita buat ini tu mana datang? Sebab tanda dhammah ni. Kalau min qablikum ada nampak mesti qabli, dia tak boleh jadi min qablu pula. Tiba-tiba min qablu tak boleh. Ada sebab ni kenapa dia berubah. Okey, tapi kita tak payah overthink. Tengok macam ni, oh tak ada, sebelah dia tak ada isim, tak ada isim baris kasrah. Maknanya itulah sebab tu diganti tu. Min qablu. Wa utu bihi wa dan utu sama juga fi'il madhi majhul. telah diberikan mereka Betul. Bihi dengannya mutasyabihan. Akan yang serupa. Akan Akan yang serupa. Akan yang serupa. Okey. akan Jadi serupa. siapa nak cuba kita buat sekali lagi, habis maknanya ulang balik, tapi terus je tengok je kerja saya. Setiap kali telah direzekikan mereka daripada sejenis buah sebagai rezeki telah berkata oleh mereka, ini adalah orang-orang yang adalah yang direzekikan kami Telah direzekikan kami. Min daripada sebelum ini wa dan telah diberikan mereka betul, dan telah diberikan mereka bihi dengannya mutasyabihan. akan yang serupa. Sebab dia maf'ul bih tambah akan. Akan yang serupa. Teruskan. Okay, kita buat ni. Akhir ni walahum. Terus je terjemah. Bagi mereka. Betul. Fiha Dalamnya azwajun. terdapat Dalamnya pasangan-pasangan. Tambah apa kat sini? Isteri-isteri. Yang pasangan yang disucikan. Pasangan yang disucikan. Pasangan dia ni mufrad. Tak, dia bukan mufrad ni, jamak taksir. Jamak taksir. Pasangan-pasangan yang disucikan. Sebab itu kena buat doublekan, gandakan. Pasangan-pasangan yang disucikan. Jadi pasangan-pasangan termasuklah pasangan lelaki ke, pasangan perempuan ke. Kalau kita khususkan isteri-isteri, dia macam tak kena pula kan. Dia mesti dua-dua lah, pasangan-pasangan. Wahum. Dan mereka
mereka Di dalamnya. di dalamnya khaliduna. Tambah adalah Oh. orang yang kekal. adalah Adalah orang-orang orang-orang yang kekal. kekal. Ya, alhamdulillah. Jadi Adalah. boleh cubalah. Maknanya kita sekarang ni cuba pula buat. Siapa yang rasa bersedia nak cuba daripada Fatihah tapi menggunakan mushaf ni? Boleh lah. Kena set, kena buat. Selagi kita tak pergi ke situ, kita tak akan macam boleh tahu sama ada kita dah faham tak, kita dah boleh tak. Ni bukan soal hafal faham. Nampak? Sebab kita semua dah faham Fatihah. Jadi bolehlah cuba siapa slot bagi tahu Nisrin atau bagi tahu saya bila saya nak buat semakan terjemahan lisan. Ni nama dia kalau gunakan mushaf ni, kalau kita guna mushaf ni maknanya ini adalah semakan terjemahan lisan. Kalau kita gunakan mushaf latihan ni tadi, ini semakan buku. Nak buat semakan buku boleh, nak buat semakan buku dan juga lisan boleh. Tapi macam kalau online pun boleh, kalau siapa yang dekat nak datang sini pun silakan. Hari tu saya kongsikan satu video kan, Makcik Ani, dia datang sini beraya, dalam keadaan beraya, tapi buat satu muka, dua muka, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau datang sini lagi banyak. Kat mana? Tak Ampang. Oh, jauh. Tak jauh. Kalau kita ni tak payah jauh sangat pun, tak jauh online pun boleh kan. Maknanya kalau kita kata jauh, kita bayangkan macam mana kita hantar anak-anak kita dulu belajar jauh lagi daripada rumah. Pergi asrama lagi. Ini kalau kat setakat Puchong tu tak adalah jauh mana. Kan? Puchong ke? Kalau Kak Sal Puchong ke? Bamboo River. Bamboo River. Apa tu? Kat mana tu? Sungai Buloh. Sungai Buloh, Bamboo River. Pun tak jauh. Kadang-kadang maksudnya macam itulah. Janganlah kita jadikan tu alasan. Tapi maknanya kita cari masa. Weekend pun boleh. InsyaAllah. Masa kita tu. Jadi kalau kita datang sini, yang datang sinilah. Lebih lagi maknanya kalau dah alang-alang dah datang tu. Ambil masa tu. Boleh sekali dengan tahsin. Maknanya tilawahnya. Macam tadi kita buat, saya panggil Kak Farida baca. Tapi kalau kita nak buat contoh, saya nak buat satu muka. Jadi tahsin sekali dengan tahsin. Bahasa Arab. Mana baca. Lepas tu terjemah. Terjemah bahasa apa? Buku ke, semakan buku ataupun semakan latihan. So that one can be done. So itu tak semestinya hari-hari. Tapi kita sendiri buat latihan, cuba buat hari-hari. Satu hari, satu ayat. Satu hari, 2 ayat. Saya tengok mesti akan lebih. Boleh tanya Kak Faridah ni. Betul tak Kak Faridah? Betul. Memang boleh. No problem. So kita bayangkan. Macam saya selalu sangat tengok. Kadang-kadang kita belajar, masa kita budak-budak dia, kita dulu ke, ataupun anak kita pun sendiri, kita hantar sekolah. Kadang kita sanggup berpisah. Dan belajar apa? Belajar matematik. Bukan kata tak penting, tapi kebanyakan kalinya benda yang dia belajar tu tak pakai. Kalau kita suruh, kita dia minta tolong kita pun sekarang, Mama tolong buat ni, Mami tolong buat ni. Pemfaktoran ni dia tak faham ke, dia tak faham persamaan lah apa ke. Kita pun tak boleh lagi nak buat. Betul tak? Kita pun tak boleh nak ajar. Betul? Sebabnya padahal kita dah belajar dulu. Tapi tak pakai sebab kita tak guna. Quran ni nak guna. Jadi kita sanggup buat macam-macam benda, kita sanggup dulu. Kita pergi mana-mana untuk belajar. Untuk tujuan yang kita rasa nak pakai. Kita tak pakai. Mana tentang yang ini pula kita, usaha kita. Patutnya lebih lagi lah. Sebab nak pakai sampai mati esok nak pakai. Everyday nak pakai 24/7 sebab petunjuk nak buat keputusan. Ini adalah hudan, ini adalah hidayah. Hidayah tu adalah petunjuk untuk kita buat keputusan yang betul setiap hari. Keputusan yang betul sampailah kita mati. Macam mana kita tak belajar, macam itulah. Jadi mesti kita nampak benda ni tujuan yang jelas tu, insya-Allah Allah akan bagi kita kekuatan dan kita akan nampak jalan. Macam mana kita nak mahirkan lagi diri kita tentang ini. Allah pasti mudahkan sebab dia dah sebut dah dalam surah 29
Ayat 69. Mari kita tengok siapa kita boleh tak terjemahkan ayat ni. 29 ayat 69. Ayat yang terakhir sekali. Saya suka sangat gunakan ayat ni. Memang ayat ni ayat yang sangat-sangat memotivasikan diri kita. So, kalau kita betul cintakan Allah, kita nak Allah tu sentiasa menolong kita, kita kena buat apa? Kita tengok ayat ni, kita cuba terjemah. Okay, kita penggal, kita cuba terjemah. Dengan apa yang kita dah buat ni. Perkataan dalam ni pun bukan yang susah-susah pun. Okay, kita baca dulu ayat 69. Cuba Kak Sal baca. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Okay, kita potong atau kita penggal sama-sama. Kita penggal pada perkataan satu, Wa lepas tu alladzina allazina, lepas tu jahadu jahadu, lepas tu fi fi, na kemudian la kemudian nahdiyanna ya, nahdiyanna, kemudian subula subulana. Okay, terusnya wa wa inna inna Allah la la ma'a ma'al al-muhsinin. al-muhsinina. Kita terjemah wa Dan allazina, Orang-orang yang orang yang jahadu. jahadu. Mereka berjihad. Mereka berjihad. mereka Ingat berjihad. lagi dia FDR. Mereka berjihad. Kalau FD kita berbuat apa? Telah berjihad Telah berjihad mati. oleh Oleh mereka. mereka. Maksud jihad ni telah bersusah payah oleh mereka, telah bersungguh-sungguh oleh mereka, telah berjuang oleh mereka. Fina, ni belum berjuang lagi ke? Dah berjuang ke belum? Kita dah berjuang ke belum? Belum. Belum pun. Tak payah keluar rumah pun. Nah, belum lagi kena keluar. Tapi boleh. Maknanya, tapi struggle lah. Ada struggle kita kan. Telah berjuang oleh mereka. Fina. Dalam. 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 Pada boleh. Di pada. Kami. Kami. Lah. Kami. Nescaya. Saya. Benar-benar ataupun pasti. Nahdiyanna. Lepas tu ada nun Kami. syadah. Kami Sesungguhnya. kami tunjukkan sungguh. Tunjuk. Maknanya ni ada taukid ni, ada dua taukid. Ada satu la, lepas tu dan juga ada nun syadah ni. Nun syadah ni menunjukkan maknanya ada dua kali, double emphasis. Benar-benar pasti kami tunjukkan sungguh akan mereka. Okay, lepas tu ni baris atas apa? Akan. Sabil tahu sabil? Jalan. Jalan. Tapi subul maknanya jamak taksir Di untuk jalan. sabil. Jadi yes, Jalan. gandakan jalan-jalan. Jalan-jalan Apa? Nah, bagi jalan-jalan bagi kami, jalan-jalan daripada kami, jalan-jalan apa lagi min fili pada kami. Nak jalan nak dekat pada Allah ke jalan yang Allah dah Allah dah mudahkan ke? Jadi banyak tu boleh. Wa Dan inna sesungguhnya Allah Allah la sama dengan benar-benar benar-benar pasti Benar. bersama al-muhsina bersama orang-orang yang baik. kebaikan. orang-orang yang muhsin ni ada dia muhsin ni dia tinggi lagi daripada muttaqin. Nak dapat muhsinin maknanya sentiasa berusaha memperbaiki diri.
Dan nak memperbaiki diri itu perlukan pengorbanan. Dalam erti kata lain, muhsin ni orang yang sentiasa berkorban. Orang yang sentiasa berusaha berkorban untuk memperbaiki diri. Muhsin ni tingkatan dia lagi tinggi daripada mutakin. Mutakin ni lebih tinggi daripada mukminin. Mukminin dah tentulah lebih tinggi daripada muslimin. Muslim tu macam kira baru je, baru hantar borang, baru submit. Lepas tu baru ada, kena ada amal mukmin, barulah datang mutakin. Mutakin kena tak boleh ragu pada Quran. Tapi kalau macam Allah kata senang, kita kata susah. Allah kata senang, kita kata susah. Tu ada keraguan lah tu. That is the beginning of the doubt. Keraguan yang mula-mula singgah pada hati kita. Bila kita dah rasa susah je dan kita tak ada yakin yang Allah kata tak ada keraguan, kita rasa macam down. Situ syaitan lagi senang nak, memang kerja dia halang kita, tapi lagi mudah lah, lagi lemah lah. Tapi Allah sentiasa bagi jaminan. Kalau kita bersungguh-sungguh, seinci ke, satu ayat ke, tapi pada Allah pasti Allah akan tunjukkan jalan-jalan dia. Jalan-jalan nak pergi kepadanya. Jalan-jalan yang beri petunjuk, jalan petunjuk, jalan-jalan yang diredai. Dan Allah yang akan bersama orang-orang yang sentiasa berusaha memperbaiki diri. Jadi memperbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan sesama manusia. Kalau salah, kalau bukan saja memperbaiki, tapi apa lagi selain daripada memperbaiki ni, macam maksud dia dah rosak pula. Tak semestinya. Maksudnya menambah ataupun menguatkan lagi apa yang hubungan kita dengan Allah. Meningkatkan. Macam itulah. Betul lah tu. Jadi benda tu ada tingkatan dia, insya-Allah. Jadi Allah bersama orang-orang, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Jadi kita ni nak kena tu, kalau nak Allah bersama kita kena sabar, belajar sabar. Dalam sabar, dalam kesulitan tu ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Jangan jadikan benda tu sebagai macam orang kata lip service je. Kumpul stiker je. Lepas tu kumpul je quote bagi. Tapi kena juga hayati dan buatlah apa yang paling mudah untuk kita. Ni mudah dah ni, insya-Allah kita buat. Jadi saya harap saya dengar sikitlah berita lepas ni. Ni senyap, saya anggap raya lah. Raya, saya pun beraya juga. Masih lagi beraya. Jadi kita akan cuba nanti bagi slot siapa yang nak masuk. Macam Kak Farida berada dalam grup, siapa yang nak masuk grup tu, bagi tahu juga. Itu grup apa saya panggil yang dibimbing. Ni maknanya untuk yang buat, kita dah ada slot lah untuk semak terjemahan pada hari ini, maksudnya sebelum kelas kita pukul 10 ni, dan juga hari Jumaat pagi. InsyaAllah. Itu pun benda tu bukan macam maknanya ada kala kita tak dapat juga buat, tapi kita sebolehnya kita akan gantilah yang tu. Supaya semakkan ni momentum dia tu tak lari. Keep on. Mesti je sentiasa kena buat. Kak Farida dah nak masuk juzuk kedua. Baik. Okeylah, jadi untuk kelas kita hari ini ada soalan ke? Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya akan akhirilah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Jadi kita sama-sama doa tasbih kafarah kita baca dan kita baca surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.